Rancangan Mauizati bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rami. Untuk itu, mengalu-alukan kehadiran Ustaz di Konti Hikmah FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ahlan bik. Ke Konti Hikmah FM Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, perkongsian kita pada petang ini juga boleh ditonton secara langsung menerusi di TV IKIM di www.tvikim.my maupun di FB Go Live TV IKIM dan juga IKIM FM. Baik, untuk petang ini kita bercerita ataupun membincangkan tentang topik penyebab kerosakan anak-anak dan penyelesaiannya. Ingin saya imbas sedikit bicara kita pada yang lepas-lepas Ustaz. Kalau dalam rancangan Mauizati ini pastinya kehidupan kita ni menyeluruh. Bermula kita dilahirkan sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan kita itu adalah sepanjang kehidupan kita. Ustaz, di awal ni silakan mukadimahnya. Terima kasih pada DJ Syafiq yang bersendirian pada petang yang baik Ustaz, ini. Ditemani Ustaz. Alhamdulillah saya datang untuk menemani. Amin. Supaya tidak keseorangan Syafiq pada petang yang baik ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah pada kali ini kita masih lagi membicarakan di awal perjalanan hidup. Dan kita tahu bahawa di awal perjalanan hidup ini terlalu amat penting bagi diri kita, bagi perjalanan kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana kita nak suruh jalan hidup kita ini lurus. Janganlah jalan hidup kita ini menjadi bengkang-bengkok sehingga kan kita mati dalam keadaan na'udzubillah min zalik, mati dalam keadaan sesat, dan kadang-kadang kita mati dalam keadaan kita terpana menghadap depan Allah. Saya dah sebut sebelum daripada ini, berdasar pada ayat Al-Quran Karim, ramai di kalangan kita bila dia masuk dalam kubur dia timbul penyesalan. Timbulnya penyesalan ini puncanya kerana kita tak buat persiapan. Kenapa kita menyesal? Sedangkan Allah sebut orang mukmin, orang yang tidak menyesal. Orang mukmin ni orang yang gembira bila berjumpa dengan kematian. Dalam siri-siri sebelum daripada ini kita cerita tentang orang mukmin, orang yang indah untuk menghadap depan Allah. Dia telah bersedia untuk berjumpa dengan depan Allah. Tiba-tiba dalam Quran Allah cerita ada orang yang dia menghadap depan Allah, dia sebut qala rabbirji'un. Mulut dia sebut wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Kenapa kita baca dalam hadis Rasulullah cerita orang mukmin dia tak nak hidup dah. Bila Allah bagi peluang, Allah tanya melalui malaikat, tanya, apakah kamu nak hidup kembali? Katanya orang mukmin tak nak ya Allah. Kenapa tak nak? Sedangkan kita rasa hidup di dunia kan rasa nikmat. Katanya orang mukmin cukuplah dengan perjalanan kematian itu satu perkara yang menggemparkan dalam hidup masing-masing. Kemudian tiba-tiba mereka sebut ada ayat Al-Quran Karim, tiba-tiba cerita tentang orang yang dia mati menghadap depan Allah, dia sebut balik rabbirji'un, wahai Tuhanku, tolonglah bagi peluang untuk hidup balik. Dalam keadaan minta itu, kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Kalian tahu tak apa amalan soleh yang tertinggal? Salah satu yang kita tertinggal ialah kita tak dapat anak-anak yang soleh. Bila kita tak dapat anak-anak yang soleh, kita menghadap depan Allah, kita akan menyesal di hadapan Allah. Satu penyesalan yang besar. Anak-anak yang soleh ini perlu. Bagaimana kita nak dapat anak-anak yang soleh? Lalu kita bicarakan tajuk ini. Tajuk yang kita nak sebut, kita mesti dapat pastikan anak-anak kita tak terseleweng. Anak-anak kita ni tak jadi rosak. Kenapa jadi rosak? Kita akan tanya, kenapa anak-anak kita ni boleh jadi rosak dalam hidup ini? Padahal kita kata kita kan dapat anak, patutnya anak-anak kita ni betul-betul lah jalan hidup dia. Rupa-rupanya ramai anak-anak yang membesar dengan kerosakan. Islam cerita tentang perkara demikian. Ulama-ulama bicarakan ada sebab mengapa anak-anak ni jadi rosak. Anak-anak kita ni boleh jadi rosak dalam hidup. Antaranya kita nak sebut hari ininya berapa penyebab kerosakan anak-anak yang menyebabkan Islam suruh tolong betulkan dalam diri kita supaya kita ni tak menyesal nanti. Antaranya penyebab yang menyebabkan kerosakan anak-anak dalam hidup ini, yang pertamanya kerana kemiskinan yang menyelubungi setengah-tengah rumah di kalangan masyarakat kita.
Miskin ini satu benda yang menyebabkan kerosakan pada anak-anak. Yang kita tahu bahawa apabila seorang anak tu dia tidak mendapat di rumahnya yang boleh mencukupi seperti makan, minum, pakaian dia, dan tak ada orang yang boleh membantu dia untuk mengecapi kenikmatan hidup di atas dunia ini. Orang yang boleh membantu dia untuk apabila dia lihat sekeliling didapati semuanya susah, miskin dan tak punya apa-apa, maka ketika itu anak-anak ini akan cuba mencari tempat untuk memewahkan diri mereka. Ni di antara punca penyebab yang utama. Bila dia pandang kiri kanan, tak ada benda yang boleh membantu dia. Ulama-ulama sebut, dia kata di antaranya dia akan cari rezeki. Mula dia tak belajar. Dia tak belajar. Bila dia tak belajar, saat mana dia membesar, dia sedang membesar tapi dia disibukkan dengan kebendaan dunia, yang menyebabkan dia tak menuntut ilmu. Kita tengok kes yang berlaku, gejala baru-baru ni, kes bagaimana kebakaran Ma'had Tahfiz misal contohnya. Siapa yang membakar Ma'had Tahfiz itu? Nak sebutnya daripada anak-anak yang nakal, yang datang daripada syabu-syabu, yang datang daripada benda-benda yang tak baik, dadah dan seumpamanya. Kenapa dia jadi demikian? Puncanya untuk nak hidup kemewahan, nak hidup bermewah-mewah ini. Lalu ketika itulah dia ditangkap oleh tangan-tangan penjenayah-penjenayah yang banyak ini, yang jahat, serta dikelilingi oleh suasana yang bahaya dan kerosakan-kerosakan yang banyak. Anak-anak ni keluar. Saya lihat malam-malam bila anak-anak kecil yang keluar untuk meniaga pada saat mana orang sedang lena tidur. Kita tengok bagaimana keadaan mata-mata yang kecil-kecil yang menghulurkan tangan di saat mana kita sedang makan. Apa yang sedang berlaku ini? Kemiskinan yang melanda di kalangan kita. Bila kemiskinan melanda di kalangan anak-anak ini, maka di waktu ini dia tidak ada lagi kehidupan untuk perjalanan dia hidup ini mencari ilmu dan mencari ilmu. Dia sedang membesar dengan kerosakan. Sedangkan Islam ajar, dalam Islam dia ajar supaya siapa yang kena jaga ni? Yang disebut dengan ibu bapa kena jaga. Bila anak-anak mula membesar saja, ajar pada anak kita, pada usia dia mula-mula dia boleh bercakap. Mula-mula dia boleh bercakap, ajar pada dia sebut kalimah Allah. Allah, Allah. Dan ajar pada dia supaya dia banyakkan berselawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini mulut didendangkan dengan kalimah-kalimah zikir-zikir yang menyebabkan hati-hati dia melekat dengan nama Allah. Dihidup dia dengan Allah. Suasana dia dengan suasana beragama. Suatu kita pernah sebut dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, bahawa anak-anak kita ke rumah Allah, duduk dengar Al-Quran, dengar kuliah-kuliah, dan orang masjid dan orang surau, jangan marah bila ibu bapa muda yang bawa anak-anak kecil ini datang ke masjid. Kerana proses ini sedang berlaku untuk mentarbiah keluarga masing-masing menjadi keluarga-keluarga yang saleh dan salihah. Itu asas dia panggil demikian. Satu, jangan kita pula yang kita rasa galat dan payah. Di waktu mana anak-anak membesar, kalau kita boleh bawa anak-anak kita ke pasar raya, kalau kita boleh bawa anak-anak ke taman-taman permainan, why not kita tak boleh bawa, guna ayat orang putih sikit, kenapa kita tak boleh bawa anak-anak kita ke rumah Allah? Susah sangat ke kita nak bawa anak-anak kita mendengar zikir-zikir, mendengar kalimah-kalimah pengajaran, kuliah-kuliah dan seumpamanya? Kalau kita boleh biarkan anak-anak kita mendengar lagu-lagu yang tidak didendangkan dan tidak selayak didendangkan untuk dia, kenapa kita tak biarkan anak-anak kita mendengar alunan-alunan ayat-ayat Al-Quran Karim yang boleh melagukan hati-hati dia hidup dengan kekuatan beragama? Maknanya di antara sebab yang utamanya kemiskinan yang berlaku dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, kadal faqru an yakuna kufran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hampir-hampir saja kefakiran itu membawa kepada kekufuran dalam hidup seseorang. Bila seorang, yang ni ulaan katanya Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab dia Tarbiyatul Aulad, dia sebut faktor yang utama sekali kerana di antaranya kerana kemiskinan yang menyelubungi setengah rumah di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Sebab tu kita kena duduk dalam keadaan satu suasana jaminan kerja bagi setiap warga negara, serta kita dapat bagi allowance bulanan bagi daripada Baitul Mal. Baitul Mal mesti berfungsi. Untuk apa dia? Untuk memberikan allowance bulanan bagi orang yang
tak mampu dan tidak berdaya bekerja. Katakanlah ada bapa-bapa yang di kemalangan jalan raya, bapa dan sebagainya, bukan yang disebut datang daripada perkeso sahaja, tidak. Bukan datang daripada yang disebut agensi-agensi tertentu, tapi asalnya datang daripada Baitul Mal untuk membantu orang Islam membesarkan kekeluargaan mereka. Yang ni yang jelas yang pertama. Yang keduanya, kenapa anak-anak ni jadi rosak? Dan Islam nak suruh kita baiki kat mana? Seringkali berlakunya perselisihan dan pergaduhan di antara ibu bapa. Berlaku pergaduhan dan pertengkaran ibu bapa di hadapan khalayak anak-anak. Cuba bayangkan anak-anak yang dia buka mata dia di rumah dia lihat pertengkaran yang berapi-api depan muka dia, di hadapan mata dia tersebut. Maka dia tentu dia akan meninggalkan rumah tersebut. Anak-anak ni akan keluar daripada rumah. Anak-anak yang kecil. Kadang-kadang anak-anak kecil itu keluar melihat ibu dan ayah dia bertengkar dalam rumah tangga. Sebab itu Islam ajar dalam diri kita, ibu-ibu dan ayah-ayah, kalian jangan bertengkar depan anak-anak kalian. Kasihanilah mereka yang sedang membesar itu. Kalau kalian nak suruh mereka kasihan pada kalian, waktu mana kalian dalam kubur nanti, kalian jangan bertengkar depan anak-anak. Kalau kalian bertengkar depan anak-anak, kalian akan dapati kalian akan kering dan kontang saat mana kuburan kalian berada di waktu mana di persemadian nanti. Tetapi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Jauhkan perasaan pertengkaran di hadapan anak-anak ini. Waktu mana anak-anak ni dia keluar, dia akan cari siapa? Dia keluar daripada rumah. Bila mak ayah bertengkar, dia akan cari siapa? Dia akan cari kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang jahat ini akan tarik diri dia. Dan di luar ini, di luar rumahan kita ni, ramai sangat mata-mata yang jahat yang sedang memandang. Bila keluarga kita keluarga bahagia, Allah jadikan keluarga kita ni keluarga yang baik, ada je mata-mata yang kedengkian itu datang. Bila mata-mata kedengkian yang datang itu datang, kalian bertengkar pula dalam rumah tangga. Siapa yang untung di saat itu? Saya sering kali biasa sebut, rumah tangga ni, bila kita bina rumah tangga, nanti kita akan bicarakan mengenai rumah tangga mukmin. Macam mana? Bila kita bina rumah tangga mukmin, kita kena bersedia untuk berjalan menuju ke syurga Allah SWT. Maknanya asas benda demikian. Boleh tak pasangan hidup kita ni bawa kita ke syurga Allah? Jangan-jangan kita berkeluarga, dapat pasangan hidup kita tak boleh bawa kita ke syurga Allah. Sebab tu kita, bila kita berumah tangga tu, kita bertengkar je, berlaku benda yang tak selesa. Ibu dan ayah ini, kalaulah isteri dah mula tinggikan suara, saya sentiasa sebut pada diri saya dan pada siapa saja, isteri kita ataupun suami kita meninggikan suara, salah seorang mesti rendahkan suara. Jangan tinggi, sama-sama tinggi. Pernah Rasulullah tegur, waktu mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah padam muka. Dua-dua merah padam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Rasulullah kata, nak tak kalau aku ajar kalimah yang boleh memadamkan kemerahan muka mereka tersebut. Rasulullah ajar supaya sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lindungilah aku ya Allah daripada kejahatan syaitan yang kena rejam itu. Ini kehidupan kekeluargaan di kalangan kita ni. Kerana Islam nak suruh jaga yang ni dalam rumah tangga ni, supaya anak-anak terkesan pada anak-anak. Nak sebutnya bagaimana bahayanya bila kita tak jaga keadaan demikian. Yang kedua. Yang ketiganya, rumah tangga, bila kita berumah tangga, kita dapat zuriat, rumah tangga kita tidak ada matlamat. Yang menunjukkan bagaimana menimbulkan di kalangan keluarga kita masing-masing bawa diri dalam rumah tangga ni. Yang ni di antara sebab kenapa anak-anak jadi rosak juga. Di sudut akhlak dia rosak, di sudut akidah dia rosak, di sudut amal ibadah dia pun rosak. Bila kita berumah tangga, kita tidak berumah tangga kerana Allah, tapi kita berumah tangga kerana cantiknya pasangan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berumah tangga kerana apa dia? Yang disebut dengan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Bila kita berumah tangga hanya kerana yang disebut dengan populariti yang ada pada diri dia. Berumah tangga ni, kita tak nampak yang kita nak berumah tangga ni sebenarnya nak bawa ke mana rumah tangga ini. Ramai di kalangan kita kan dia tak tahu nak bawa ke mana. Kalau misal contoh orang masuk meminang anak perempuan kita, ada pernah tak kita tanya, nak bawa anak perempuan saya ni ke mana?
Ni jawab, saya nak bawa ke Zimbabwe, misal contohnya. Dibawa sekadar demikian. Kita kata baik, tak payah. Saya sendiri boleh bawa ke tempat demikian. Maknanya, kita berumah tangga dengan anak perempuan saya ni, kamu nak bawa ke mana? Dia jawab, saya nak bawa ke syurga Allah, pakcik. Kahwinlah dalam hidup. Kenapa? Bila kita ada matlamat rumah tangga ni, pasangan ni masih saling mempunyai, sentiasa mengingatkan matlamat. Matlamat apa dalam rumah tangga ni? Matlamat yang disebut dengan syurga Allah. Saya sentiasa sebut demikian. Dalam rumah tangga ni, tolong bisikkan di kalangan kita. Sebut pada pasangan hidup kita, tolong bawa saya ke syurga Allah. Seorang isteri disebut pada suami dia, bang, bawa saya ke syurga Allah. Jalan bagaimanapun, pastikan saya boleh masuk syurga Allah. Kemudian suami pula sebut pada isteri dia, bantu saya untuk saya bawa keluarga ini ke syurga Allah. Itu kaedah dia panggil. Supaya apa dia? Supaya anak-anak ni tidak terperangkap dalam keadaan yang sebegini. Bayangkan, bila rumah tangga itu sudah mula retak, rumah tangga itu retak, yang menyebabkan akhirnya berpisah rumah tangga ini. Lalu ulama-ulama sebut, isteri tersebut terpaksa menanggung anak-anak. Bila isteri ni menanggung anak-anak, suami bawa diri. Suami tinggalkan anak-anak. Bila tinggalkan anak-anak dengan isteri, isteri ni perasaan seorang ibu, dia tak boleh berpisah dengan anak-anak. Di waktu itu, ibu ni nak sara hidup macam mana? Dalam keadaan dia nak menanggung perjalanan hidup dia, ibu terpaksa keluar daripada rumah, meninggalkan anak berkeliaran dalam rumah dia. Di saat inilah anak-anak akan menjadi rosak. Dan ibu ni pula yang malang lagi, kalau kita perhati, ibu ni pula lama-lama dia berjumpa jodoh yang lain. Bila dia berjumpa jodoh yang lain, kemudian lepas pada tersebut dia berumah tangga dengan suami yang baru. Suami yang baru tak peduli pun terhadap anak dia, dan dia dapat zuriat yang baru. Dalam rumah tangga ini terpinggir anak-anak yang demikian. Yang ni yang Islam disebut bahawa akhirnya bila ibu ni dalam keadaan susah sampai tertalak dalam rumah tangga, tercerai dalam rumah tangga ni, anak-anak tersebut menjadikan mencari tempat kat mana dia nak cari kasih sayang dalam kehidupan dia. Bila dia cari kasih sayang, dia tak berjumpa, dia mula cari teman-teman. Dia cari kawan-kawan yang akhirnya kawan-kawan tadi merosakkan dan meruntuhkan lagi keyakinan dia dalam beragama. Allahu Akbar. Saya lihat keadaan ini sedang berlaku di kalangan kita. Kemusnahan yang berlaku ini amat dahsyat. Kita bayangkan kalau kita dengar krisis-krisis rumah tangga di kalangan masyarakat kita ni, tak mudah. Masyarakat kita ni dalam masa 15 minit berlaku perceraian satu kekeluargaan. 15 minit berlaku perceraian rumah tangga. Krisis rumah tangga kita ni teruk di kalangan kita. Punca apa dia? Punca kita berumah tangga dalam keadaan tak bermatlamat dan tanpa ada ilmu di kalangan kita. Sebab tu kita sebut tak memadai sebenarnya kalau sekadar kursus tu pula kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan yang ada tu pula ponteng-ponteng pula. Misal contohnya, kalau yang ponteng lah, kita harap yang tak ponteng pun tak memadai. Hanya sekadar yang disebut dengan 2-3 hari untuk kita kursus untuk membina 20 tahun, 30 tahun masa depan hidup kita. Maknanya apa dia? Maknanya kita perlu kepada keluarga kita tahu apa tanggungjawab. Bila kalian nak berumah tangga, kalian akan dapat kesan dia apa dia? Berumah tangga ni, kalian akan dapat anak-anak. Anak-anak ni lah yang akan membantu kita waktu mana kita berada keseorangan di barzah nanti. Islam nak suruh kita ramaikan zuriat. Rasulullah SAW nak suruh kita ramaikan anak-anak. Tapi Islam bukan nak suruh kita memisahkan diri kita dalam mentarbiah anak-anak itu sendiri. Yang diajar. Kemudian dalam kehidupan kita ni, nak tarbiah anak-anak ni besar. Saya akan sebut sikit lagi bagaimana keadaan yang berlaku pada kita. 2, 3, yang keempat, sebab apa yang merosakkan lagi anak-anak berlaku dalam masyarakat kita ni? Kerana banyak sangat masa lapang yang ada di saat mana anak-anak sedang membesar di usia 18, di usia belasan tahun. Banyak sangat ruang kosong. Ruang kosong yang di waktu mana dia membesar ni, dia menyebabkan di waktu ini dia menghabiskan masa-masa hidup dia dengan budaya apa dia? Budaya lepak. Budaya apa dia? Budaya main game di kalangan kita. Budaya main game ni bukan budaya orang-orang yang kanak-kanak je. Sekarang ni budaya main game, orang tua pun main game.
Orang tua pun main Candy Crush ke apa dia panggil. Nak sebutnya main habis masa dengan main game. Ramai mana di kalangan kita menghabiskan masa kita tak bergerak. Badan kita ni jadi lemah. Dari tubuh badan kita ni jadi rosak. Kerana apa dia? Kerana kurangnya pergerakan. Lalu Islam ajar, masa lapang ni mesti dipenuhi. Islam ajar, jangan kita biarkan masa lapang terlampau banyak di kalangan anak-anak kita. Masa lapang maksudnya apa dia? Ni kita nak cuti ni, sekejap lagi kita nak cuti. Tak lama lagi ni. Masa yang pening kepala ibu bapa. Bagaimana ibu bapa nak penuhkan masa ruang anak-anak ni? Di kalangan kita, ramai di kalangan kita biarkan anak-anak kita menonton televisyen. Menghabiskan masa demikian. Yang menonton televisyen, yang main game, kemudian yang terlibat dengan apa dia? Berpeleseran, yang terlibat dengan balik malam. Kita tengok kes-kes yang berlaku di kalangan kita. Bagaimana anak-anak yang dilanggar dengan basikal pada malam hari. Dilanggar, dirempuh begitu saja. Mati di kalangan kita. Kenapa kita jadi demikian? Jawabnya, kerosakan anak-anak ini di saat mana banyaknya masa kosong yang terbiar tanpa dengan program-program yang baik. Program-program yang baik ni apa dia? Yang sepatutnya kita ada dalam masyarakat kita ni, mesti dihabiskan anak ni masa lapang dia dengan mengajar cara sembahyang. Islam suruh yang ni. Ajar anak-anak kita ni untuk dia belajar tentang solat. Ramai di kalangan kita tak reti nak solat. Solat tu pun ramai mana di kalangan kita tak pandai nak solat. Cara solat kita tak diajar. Bila dia nak belajar, kenapa dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Pernah tak kita terang pada anak kita pertanyaan kalimah demikian yang kita ikrarkan dalam solat kita? Kenapa kita tak ajar benda demikian? Padahal dalam solat ni, kalau kita hitung solat pada badan ni, banyak manfaat-manfaat. Solat satu cara bentuk riadah yang Allah jadikan dalam kehidupan setiap Muslim. Bila Muslim menggerakkan semua anggota tulang pangkal dia, dan waktu tersebut pergerakan tadi menimbulkan kesihatan yang baik untuk diri dia. Kalau kalian pernah mendengar siri-siri kuliah saya pernah cerita tentang mengenai solat dan juga kesihatan. Bagaimana peranan solat memberikan penyembuhan kepada beberapa penyakit-penyakit dalam kehidupan seseorang. Allah jadikan kelebihan melalui solat. Demikian juga solat ini simbol kebersihan yang diajar dalam hidup seorang. Bila kita solat, kita perlu menghadapkan wajah kita kepada kiblat. Walaupun kita tak nampak di mana Baitullahil Haram. Tapi simbol bagaimana bersihnya hati kita. Solat mengajar bagaimana bersihnya pakaian luaran kita. Ini nak ajar pada diri kita. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh didik. Anak-anak diajar dengan waktu mana ada lapang saja, tolong ajar cara mereka bagaimana nak solat. Bagaimana gerak-geri bacaan dia, bilangan rakaat dia, yang mana fardu dan yang mana sunatnya solat ini sendiri. Kadang-kadang anak-anak tak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Di kalangan kita, sampai tak solat Jumaat orang kita. Orang kita kan ramai mana anak-anak yang tak solat Jumaat. Punca apa? Punca di kalangan masyarakat kita tak dedahkan perkara demikian. Di antara cara yang praktikal yang dianjur dalam Islam untuk memenuhi masa lapang lagi, bagi anak-anak kita ni, menyuruh untuk mereka belajar cara-cara berperang. Cara-cara berperang ni kena ajar pada mereka. Macam mana teknik mempertahankan negara? Macam mana teknik mempertahankan keluarga? Macam mana teknik mempertahankan yang disebut dengan apa dia? Mempertahankan diri sendiri. Ini kena ada di kalangan keluarga kita ni. Kemudian ajar pada anak-anak kita menunggang kenderaan. Menunggang kuda di zaman-zaman sebelum daripada kita ni. Kemudian ajar anak-anak kita berenang dan melompat. Kemudian ajar bagaimana dia bergerak tu badan dia. Dalam Al-Quran Karim banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni, anak-anak kita ni penuhkan masa. Kalau tak boleh bergerak yang ni, ajar pada anak-anak kita ni memenuhi masa lapang dengan dia membaca buku-buku yang baik dalam kekeluargaan itu. Jangan biarkan baca majalah-majalah entah apa-apa. Majalah apa dia? Majalah mempelam kuini macam-macam gaya ni. Yang ada ni. Majalah-majalah benda-benda yang tak ada manfaat. Jangan pada diri kita. Akhirnya, bila dia baca majalah-majalah begini, akhirnya dia masuk di kalangan pergerakan masyarakat yang sebegitu.
masuk kumpulan-kumpulan apa dia dipanggil geng-geng kunyit sekarang ni, misal contohnya geng-geng serai, macam-macam gaya yang timbul sehari dua ni di kalangan kita ni. Maknanya benda-benda yang sedemikian rupa ni timbul punca apa dia? Punca silap bacaan, salah baca di kalangan kita. Bila kita banyak baca benda-benda yang tak ada manfaat dibandingkan baca Al-Quran Karim, tolong ajar pada dia, banyakkan baca Al-Quran. Kemudian banyakkan baca zikir-zikir tertentu. Zikir-zikir tertentu yang diajar oleh Rasulullah. Zikir pagi apa dia? Zikir petang apa dia? Zikir malam apa dia? Ini di kalangan kita ini, dalam kitanya, sehinggalah dia ni membesar dengan beraktiviti dengan kelab-kelab ataupun aktiviti usrah-usrah yang baik. Kemudian dia duduk dalam library ataupun tempat-tempat yang baik. Kemudian dalam masa yang sama, dia duduk di tempat organisasi kolam-kolam renang yang baik, yang bersih di kalangan mereka, sehingga mereka tunduk mengikut syariat dalam beragama itu. Ini di antara benda yang kita kena perhati betul-betul. Wahai ayah dan ibu termasuk saya. Maksudnya, kita kena perhati benda-benda yang demikian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Allah ajar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Diajar dan sediakanlah untuk mereka ni kekuatan sekadar kemampuan kamu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena bentuk generasi-generasi kamu ni kemampuan yang kamu mampu. Kadar mana yang kamu mampu? Allah jadikan dalam hidup kita. Kamu kena bentuk suasana generasi anak-anak ni. Wa min ribatil khail. Sehingga di kalangan kuda-kuda yang menggentarkan musuh-musuh Allah. Bihi aduwallah wa aduwakum. Dan musuh-musuh kamu. Allah ajar demikian. Maknanya, dalam kita membesar anak-anak kita ni, kita pasti keadaan yang sedemikian rupa. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, ightanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah sebut, rebut 5 masa sebelum datang 5 masa ini. 5 masa ni kamu akan ada. Allah dah bagi pada diri kamu. Sebelum datang 5 masa yang merentak 5 masa ni. Apa dia? Salah satunya, syababaka qabla haramik. Waktu mana muda kamu sebelum kamu dalam keadaan yang kamu tua dalam hidup kamu. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok orang-orang Habsyi dalam keadaan yang kumpulan orang Habsyi itu telah sedang berlatih main pedang depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dunakum yabni arfidah. Rasulullah kata, dunakum yabni arfidah. Rasulullah gambarkan demikian. Lita'lamul yahud anna fi dina fushatun. Rasulullah kata apa dia? Tahniah kamu wahai puak-puak Arfidah, Bani Arfidah. Rasulullah kata, bagus kamu wahai suku Arfidah. Satu kaum di kalangan puak-puak Habsyi. Rasulullah kata, dunakum yabni Arfidah. Baguslah kamu di kalangan Bani Arfidah itu, kata Rasulullah. Kenapa kamu ni mengajar di kalangan keluarga kamu ni untuk bermain pedang ni bagi tujuan nak bagi tahu pada orang Yahudi, dinana fushatun, agama kita ni penuh dengan masa-masa yang terbaik. Tak ada masa-masa yang duduk saja-saja, rehat-rehat, tak ada. Bila kamu besar, habiskan masa kamu. Dengan keadaan apa dia? Keadaan kamu membentuk diri dan membentuk diri. Di waktu mana kamu ada ruang je, kamu penuhkan masa-masa yang demikian. Saya ingat zaman kegemilangan kanak-kanak dahulu kan. Bila arwah ayah kita dahulu, dia membentuk kita, dia suruh pergi main. Petang-petang je, lepas ajar asar pergi main dia suruh. Main bola ke, main senapang ke, main tembak-tembak ke. Kita gergaji sendiri buat pistol. Kita gergaji sendiri buat senapang. Zaman-zaman kita kanak-kanak dahulu, arwah ayah kita dahulu, dia suruh kita main panjat pokok. Ambil tu, nak suruh kental jiwa kita. Kuat perasaan kita. Sayang anak-anak kita sekarang, main game je. Bila anak-anak menangis, kita ambil handphone, kita bagi handphone kita. Yang menyebabkan dia terdiam. Lalu dia tidak mencerdaskan jasad dia. Tidak menjadikan kekuatan hubungan ribat dia di antara satu sama lain. Yang ni pun rosak juga. Kemudian yang kelima, kenapa anak-anak ni jadi rosak? Sebut lagi. Percampuran dengan kawan-kawan yang jahat. Bila membesar, dia mendapat kawan-kawan yang tak baik. Yang ni pun di antara benda yang Islam suruh kita jaga. Jangan biarkan anak-anak kita ni bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlak.
Bila kita membiarkan anak-anak kita berkawan dengan entah siapa-siapa, nanti dia akan rosak perangai dia, peribadi dia. Kalian tak payah tengok jauh. Kalian hantar anak kalian ke sekolah tadika. Anak-anak kita ni kita hantar ke sekolah tadika. Yang sekolah tadika yang dalam keadaan yang tak bentuk akhlak. Misal contohnya, dia balik nanti, bila hari pertama dia pergi tu, dia balik, dia bawa PL perangai kawan dia. Bawa balik PL perangai dia. Tak pernah dia bercakap dengan keluarga dia, tengking-tengking. Tiba-tiba dia balik daripada tadika, dia menengking ibu dan ayah dia. Kita pun belik, kamu belajar daripada mana ni, kita tanya. Kadang-kadang tak pernah dia bercakap bohong. Bila dia balik daripada tadika, dia ada pandai dia bercakap bohong. Bila dapat kawan-kawan yang berbohong, kawan-kawan yang tak baik. Sebab tu bila kita mendidik anak-anak ni, ancam dia dengan ancaman bahayanya bergaul dengan kawan yang buruk. Sebut pada dia, baca hadis ni, baca ayat Al-Quran ini. Tanamkan pada keluarga kita ayat ni. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insana khazula. Baca dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-29, ayat 27 dan ayat 29 sehingga ayat 29. Tampal ayat ni dalam bilik anak-anak kalian. Sebut tentang ayat ni. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yaday. Allah cerita pada hari orang yang terlibat dengan orang yang tak baik ni, dia menggigit jari-jari dia. Gigit jari pada hari yang masing-masing tak tahu nak buat apa. Bila hari tersebut? Hari kiamat nanti. Bila hari kiamat tu, gigit jari. Macam orang yang gigit jari, macam orang yang kelu. Bila dulu kan, bila masuk spot check dalam kelas. Misal contohnya, spot check jari, ni, kuku panjang tak panjang. Waktu tu kalut, gigit jari masing-masing. Kenapa gigit jari? Kerana takut ni kena rotan di atas yang disebut dengan meja ni. Demikian di akhirat nanti. Kenapa kamu gigit jari? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Waktu tu masing-masing sebut, alangkah untungnya kalau sekiranya aku di atas dunia dahulu bersama dengan Rasul menjadi ikutan dalam hidup aku. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Masing-masing sebut, alangkah bagusnya kalau sekiranya aku ni tidak menjadikan fulan itu sebagai kawan dalam hidup aku. Sebut pada anak kita, ni di akhirat nanti kamu akan dengan orang yang kamu kawan. Siapa yang kamu kawan di atas dunia ini? Dengan orang macam ni lah, akhirnya kamu akan sebut depan Allah, laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani. Orang ni lah yang menyesatkan saya setelah mana saya dahulu betul-betul dengan jalan agama. Yang menyebabkan saya jadi rosak akhlak. Kerana saya berkawan dengan orang macam ni. Wa kana asy-syaitanu lil insana khazula. Dan syaitan itu dengan manusia ni seringkali mengecewakan kehidupan perjalanan manusia. Syaitan ni tak pernah menjanjikan yang disebut dengan janji-janji kebenaran. Kerana semua janji-janji itu penuh dengan kepalsuan. Syaitan dia kata, tak apa kawan-kawan, relax. Dekat nak mati nanti kamu taubatlah, kamu jangan berkawan dengan dia. Syaitan dia akan sebut demikian. Bila kita dekat nak meninggal dunia, tengok Allah tak ada orang soleh datang. Dekat nak meninggal dunia, tak ada orang baca doa untuk diri kita. Bila kita dekat menghadap depan Allah, tak tahu nak buat apa dia. Kenapa? Kerana kita silap dalam kita berkawan. Dalam kita bersahabat. Waktu mana kita sedang membesar ini sendiri. Banyak dalam Al-Quran Karim. Dan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis. Saya nak sebut juga. Dalam hadis ini Rasulullah kata, Al-mar'u ala dini khaliluh. Rasulullah SAW sebut, seseorang itu berdasar pada agama yang orang yang dekat dengan diri dia. Siapa yang dekat dengan diri dia? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah sebut, kamu tengok, kalau kamu nak tahu orang ni ada agama tak ada agama, kamu pandang siapa yang dia paling dekat dengan diri dia. Kalau dia dekat dengan orang soleh, dia pun halal lah dalam hidup dia.
Kalau dia hidup dengan orang yang jahat, dia pun jahat lah dalam hidup ni. Nak tahu agama kita ni bagus tak bagus, dengan siapa yang kita berteman di atas dunia ini sendiri. Kita kena diajar supaya jaga dalam hidup kita ni sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, riwayat Ibnu Asakir, dia sebut, iyyaka wa qarinas su' fa innaka bihi tu'raf. Rasulullah kata, jaga-jaga kamu dengan orang yang dekat dengan kamu yang jahat. Siapa yang datang dekat dengan kamu tu dia jahat. Jaga-jaga kamu. Iyyaka wa qarinas su'. Yang menghampiri kamu tu orang-orang yang tak baik. Yang berkawan dengan kamu ni orang-orang yang tak bagus. Fa innaka bihi tu'raf. Kerana sesungguhnya dengan dialah kamu dikenali. Kerana dialah kamu ni dikenali. Oh, rupa-rupanya. Kerana dia berkawan dengan orang jahat tu lah, dia pun jadi macam ni. Kalau dia tak berkawan dengan orang jahat tu, dia tak jadi macam ni. Nak sebutnya, punca dia lah kita kena sama. Oleh demikian biar kita jaga-jaga. Jangan kita terjebak sama. Dia panggil syubhat. Syubhat dalam kerja-kerja yang tak baik ini sendiri. Kemudian yang seterusnya, sebab yang keenam. Kenapa anak-anak ni jadi buruk lagi akhlak? Kasarnya ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Di antara sebab anak-anak ni jadi buruk akhlak juga, kasar sangat dalam mendidik anak-anak. Bahasa-bahasa yang kita guna ni, kadang-kadang kita ni gunakan kalimah-kalimah yang menyebabkan meronta-ronta hati anak-anak ini sendiri. Jangan guna demikian. Jangan guna bahasa-bahasa yang tak baik, wahai ibu-ibu dan ayah-ayah. Kalian guna bahasa yang lemah lembut dengan anak-anak. Anak-anak ni, dia sedang halus jiwa dia. Jiwa dia ni masih lagi rapuh dalam hidupnya. Dia masih lagi baru dalam perjalanan hidup ini. Kalian jangan membiasakan guna bahasa yang kasar-kasar. Jangan biasa di kalangan kita ni, dalam keadaan yang kita ni keras-keras dengan mereka. Saya nak sebut pesan betul-betul. Ramai di kalangan kita ni, anak-anak kita tengking. Kita sebut kalimah-kalimah yang tak baik. Kita sebut bodoh, gila. Kita tengking dia. Yang kita tengok anak-anak yang kena dera. Kita meniti air mata, kita melihat keadaan yang berlaku itu. Kenapa? Apakah kalian tak rasa, kita kata, saya dulu kecil-kecil dahulu, ayah saya lagi tegas dengan saya. Tegas lain. Bahasa tegas lain. Bahasa kasar lain. Bahasa kasar, maksudnya apa dia? Kita tengking dia, kita nak suruh jadi terus. Ayah-ayah kita dahulu banyak masa dengan kita dalam membesarkan kita. Ayah kita dahulu, dia boleh tarik tangan kita untuk pergi semayang berjemaah dengan kita. Ayah kita dahulu, dia hanya jeling je mata dia. Jeling je mata dia. Kita duduk kat sebelah dia, tak bergerak kita. Macam kita sedang kawat di medan tempur tak kena gaya. Nak sebutnya, bagaimana ayah kita, Allah jadikan aura dia. Zaman kita, zaman di mana orang kita ni kurang masa dengan anak-anak. Susah sangatkah kalian nak belai? Tangan kalian tu ambil belai di atas kepala anak-anak. Baca doa. Ya Allah, tolong lembutkanlah hati saya dan hati anak saya ini, Ya Allah. Jangan doa untuk lembutkan hati anak saya saja. Hati kita ni tak lembut-lembut. Di kalangan kita, malam-malam kita diajar supaya bercakap. Jangan kita keluar sumpah sanah. Jangan kita sampai kita kecewa seolah-olah nak suruh jadi terus. Tak boleh. Rumah tangga ni dia ada seni dia tersendiri. Wa qulu linnasi husna. Bercakaplah dengan manusia itu dengan cara yang baik, Allah sebut. Allah ajar, dengan orang kamu kena bercakap dengan baik. Wa qulu qawlan layyinan. Kamu kena bercakap dengan kata-kata yang lemah lembut. Walaupun kamu dia tak boleh dalam keadaan yang kita, dalam keadaan kekasaran itu untuk menjadikan kelembutan pada orang. Allah tak jadikan demikian. Lalu mulut-mulut kita ni, kita bercakap dengan kalimah-kalimah yang boleh mendekatkan di antara satu sama lain. Allah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka dengan orang ni lemah lembut dalam segala urusan di kalangan kamu. Rifqah ni maknanya dia bertolak ansur, jaga-jaga, anjal daripada diri dia. Jangan sampai kita ni tengking-tengking, bahasa-bahasa kita ni tak terjaga, saling salah menyalah, bukan demikian. Terutama saya nak sebut dalam grup WhatsApp grup misal contohnya. Dalam kalimah-kalimah seolah-olah hilang kawalan pada diri kita demikian. Jaga pada dalam hidup kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah rahmati mana-mana ayah-ayah dan ibu-ibu yang membantu anak-anak dia ala birri, dalam keadaan anak-anak dia berlaku baik dan berlaku elok dalam kehidupan ini.
Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, Allah akan kesian belas pada mana-mana ayah dan ibu yang dia tolong anak-anak dia. Anak-anak dia ni untuk apa dia? Untuk membesar dengan cara yang baik. Ini pendidikan yang perlu kena jaga lagi pada diri kita. Kemudian di antara penyakit lagi, kenapa anak-anak ni jadi rosak? Kerana banyaknya filem-filem jenayah-jenayah dan juga unsur-unsur seks. Benda-benda yang demikian terjadi. Yang ni yang Islam suruh jaga, kontrol. Jangan biarkan anak-anak kita tengok cerita-cerita yang tak baik. Jangan biarkan anak-anak kita melihat filem-filem yang tak bagus. Kemudian tersebarnya penyakit-penyakit pengangguran di kalangan masyarakat kita ini sendiri. Di kalangan masyarakat kita ni, punca yang jadi rosak juga kerana banyak sangat orang yang tak ada kerja. Bila ramai sangat orang yang tak ada kerja, anak-anak ni masuk dalam kelompok-kelompok itu. Akhirnya kerosakan itu bertambah dan bertambah. Kemudian yang akhir sekali, bila kedua ibu bapa membiarkan tugas mendidik anak-anak ini. Yang ni di antara sebab kenapa anak-anak ni jadi rosak dalam masyarakat kita. Bila ibu bapa swastakan saja sistem pendidikan anak-anak. Padahal yang mendidik anak ni paling baik dalam hidup ni siapa dia? Daripada mak ayah ni, ibu. Tanggungjawab dalam soal tanggungjawab mendidik ini diserahkan pada ibu yang terbaik, penting dan utama. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut ibu ni dalam hal tanggungjawab mendidik ini, Rasulullah sebut, dan ibu bertanggungjawab di rumah suaminya dan dia akan disoal di hadapan Allah terhadap tanggungjawabnya itu. Kenapa? Kerana ibu ni jauh lebih lemah lembut dibandingkan dengan ayah. Ayah kasar. Bahasa ibu, bahasa yang melembutkan. Manakala ayah ni dia hanya dipantau isteri dia, pantau ibu tadi. Ibu buat macam ni, buat macam ni. Jangan ayah tak perlu nak terjun terus dalam mendidik anak-anak. Dan di waktu ini kena pastikan kita hantar pada guru-guru yang murabbi yang mengingatkan pada Allah. Jangan kita hantar pada guru-guru yang tak boleh mengingatkan pada Allah. Bila kita hantar anak-anak kita pada guru-guru yang tak boleh mengingatkan pada Allah, yang menyebabkan akhirnya kerosakan di kalangan kita bertambah dan bertambah dalam kehidupan ini. Banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, ajarlah anak-anak kamu dan isteri kamu kebaikan dan jagalah adab-adab mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali, saya nak berdoa pada Allah. Saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita keluarga dan anak-anak yang saleh. Amin. Dan kita terselamat daripada kerosakan-kerosakan yang berterusan ini, sehingga kan kita berusaha menjadikan keluarga-keluarga kita ni keluarga yang betul-betul mengikut syariat beragama, sehingga kita tak menyesal waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita dalam kita memahami bagaimana untuk kita nak baiki keadaan-keadaan demikian, dan Allah jadikan jalan yang baik untuk kita kembali padanya. Terima kasih di atas kesempatan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.